Bidang psikologi dan kaunseling antara bidang yang saya minat. Bidang psikologi ya Allah. Macam mana kucing ni boleh datang? Ya sayang, kenapa? Rehat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bidang psikologi dan kaunseling adalah sesuatu yang saya sangat minat dulu. Sekarang pun masih minat. Sebab apa? Sebab dia adalah satu bidang yang saya kagumi etika dia dan manfaat bidang ni kepada umat masyarakat kita. Saya sangat suka sebab satu lagi dia sangat sesuai. Bidang kerja ni, kerjaya ni, profession ni adalah sesuai dengan cara saya, dengan personality saya. Sebab saya ni suka bergaul dengan manusia, means dengan sosial lah. Jadi pandangan saya terhadap bidang ni kan, sebelum diagnose dengan selepas diagnose dia tak berubah. Means kalau dulu saya minat, saya kagum, sekarang ni saya bertambah kagum. Sebab saya sendiri dapat manfaat daripada bidang tu. Means disebabkan adanya profesional ni, pakar-pakar ni, mereka adalah antara orang ataupun sumber penting yang main peranan penting dalam proses pemulihan saya daripada depression. Nama saya Marakib. Saya merupakan seorang guru peribadi yang menetap di Kuala Lumpur. Dan sekarang saya berada di tempat yang sedikit bising. Ada stadium kat belakang dan kita juga ada circuit sikit kat depan ni. Dan mood saya hadir untuk saya buat video pada waktu yang bising ni. Saya harap anda tak kisah dan masih berminat untuk mendengar perkongsian saya. Jadi saya dalam video kali ini saya akan kongsikan kepada anda kepentingan untuk bertemu dengan pakar untuk diagnose apa permasalahan kesihatan mental ataupun psikiatri yang kita mungkin hadapi. Sharing sikit dengan kawan-kawan semua, dengan anda semua. Sebenarnya dalam circle saya, personal circle saya, mean kawan rapat saya, keluarga saya, saudara mara saya ada akses yang mudah dengan profesional. Saya ada ibu saudara yang bekerja sebagai guru kaunseling di sekolah rendah. Saya ada sahabat karib yang ambil master dalam jurusan kaunseling dan keluarga. Tak silap saya itu namanya. Saya minta maaf jika salah nama kursnya. Dan saya ada seorang sahabat yang kenal rapat juga, tapi yang lebih berusia daripada saya, yang merupakan seorang pensyarah psikologi di sebuah universiti di Malaysia. So, saya memang banyak rujuk dengan mereka. Saya banyak berkongsi juga dengan mereka permasalahan yang saya hadapi, pertanyaan, kerisauan. So, saya memang banyak berkongsi dengan diorang. Dan sebenarnya sebelum saya diagnose di hospital, dalam beberapa bulan sebelum saya didiagnose, saya dah rasa satu perubahan yang ketara pada diri saya dan saya sangat-sangat tak selesa. Jadi saya rujuk dengan kenalan rapat saya ni. Dan saya dapati kebanyakan daripada mereka tak benar-benar mengajak saya untuk bertemu dengan doktor. Saya tak ada tanggapan yang salah terhadap mereka. Sebab saya pasti pandangan peribadi, dia ada bias sebab dia dah kenal kita kan, dia dah kenal kita secara rapat kan. So dia ada bias untuk bagi pandangan untuk whether kita should pergi doktor ataupun tidak. So ini antara impression ataupun respon diorang bila saya cakap saya nak jumpa doktor. Macam, awak apa pandangan awak kalau saya jumpa doktor untuk masalah saya? Rasa macam tak tahu dah nak buat apa, macam tak faham dengan diri sendiri. Lepas tu dia pun jawab, tak payahlah pergi sebab sebelum ni banyak je masalah yang kau hadapi, ujian yang Allah bagi, tapi kau kuat. So buat apa kau nak pergi? Ni tak ada apa-apa pun, okey je ni, InsyaAllah kau boleh. So itu satu respon. Dan kita juga dapat respon yang macam tak perlu
ni gangguan ni, ada gangguan, kita jumpa ustaz je. Jadi saya sebenarnya tak dapat jawapan yang sebenar. Kalau sebelum ni saya kuat untuk masalah-masalah ataupun ujian-ujian yang sebelum ini yang oleh Allah SWT sebagai ujian. Tapi kali ni kita ada rasa berbeza, seperti kita macam putus asa. Kita macam buntu, kita tak jumpa jalan keluar. Sebab soal ujian dia bukan tentang redha semata-mata. Kita kalau boleh kita nak hidup yang tenang, tapi hati kita tak tenang. Kacau mutu hidup kita. Kita tak boleh bekerja, tak boleh bergaul dengan orang, jadi antisocial. So dia ada perubahan sikap yang sangat-sangat ketara. Dan untuk terus redha, untuk terus positif, kuat, untuk menempuhi semua ini dalam keadaan hidup dah kucak-kacir adalah sesuatu yang tak reason. Sebab kita dapat rasa ada sesuatu yang tak sihat, ada sesuatu yang perlu dirawat, tapi tak tahu bagaimana, tak tahu apa yang perlu dirawat, tak tahu apa yang bermasalah sebenarnya, dekat mana sebenarnya bermasalah, apa isu kita. Means kalau you tak boleh address you sakit selesema ataupun you sakit batuk, so macam mana nak dapat, macam mana nak apply ubat, nak apply ubat batuk ke, nak apply ubat selesema ke. Kalau tersalah diagnose lagi teruk, kita akan bagi ubat lain yang boleh membahayakan badan kita. Betul tak? So that's why saya nak jumpa dengan doktor. Apabila kita jumpa dengan pakar adalah terbaik, sebab mereka adalah orang yang ada pengalaman berjumpa dengan pesakit. Mereka adalah orang yang ada pengalaman merawat. Dan harus diingat juga, saya tidak bersangka buruk ataupun memandang remeh kepada mereka-mereka ni. Sebab mereka pun adalah orang-orang peribadi saya, orang-orang kegemaran saya, orang-orang yang saya sangat sayang. Saya tak kecewa apa pun, cuma saya fikir simple. Sebab mereka ada bias. Mereka tak pandang saya sebagai orang luar, mereka pandang saya sebagai seorang yang mereka dah kenal. Mereka dah tahu peribadi saya. Alah, you strong. You strong. Kenapa nak jumpa doktor? You boleh. Keep it up. Macam tu. Tapi kita orang yang strong pun, kita masih lagi manusia. Kita tak maha kuat. Kita masih lagi manusia. Perlukan sumber daripada kekuatan daripada yang maha pencipta. So kita tetap manusia, so kita kena rawat diri kita, kita kena cari jawapan, so kita kena jumpa doktor lah. Kita semua ni ada masalah, kita rasa kita boleh positif dengannya, teruskan. Tetapi sekiranya anda berada dalam masalah yang sama berulang-ulang dan anda merasakan seperti kebuntuan dan juga masalah itu akhirnya membawa kepada kemerosotan gaya hidup kita, kemerosotan pencapaian hidup kita, kemerosotan benda yang asas pun terganggu, maka semasa itu adalah satu red flag untuk anda bertemu dengan pakar dan bertanya, apa mungkin yang tidak kena dengan saya. Saya harap ini membantu. Semoga Allah mudahkan perjalanan korang. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.